A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur tahniah. Selamat pagi, syukur ya. Aida Zurin, orang pertama nyambut abah dari dihidupkan oleh Patch Adam Story. Orang Sabah ni. Zaris, Puan Hajah Zainun ya, nombor 4. Wow. Amelia Amira pun awal, masya-Allah ya. Masya-Allah, tahniah ya. Coach Amy pun awal. Coach Amy ya, Hamija pun awal top 10 ya. Para Wahida Lela Murina ya. Lepas tu para Wahida Mukhtar, Hairul Hazri, Saidi Lamid ya. Ini awal ya. Nurizan Sulaiman pun top 15. Hakim Syahrudin, itu dia. Osman Yasin awal. Kak Syuk pun awal, alhamdulillah. Khairul Harjadi, Intan Sa'diah, tu dia. Rosmi Ilyas ya, ada share dah. Hajar Zainun dah share dah. Orang Singapura dah share. Terima kasih. Aida ya, awal ya. Aida tadi awal. Nita Azman awal ya. Lepas tu tabung korban dah masuk. Hasan Adnan, Asa Amran ya. Mas Najwa Ibrahim ya. Cik Arman dah masuk. Siapa lagi? Rosie William Z. Wow, pun ni among the top 20. Syira Yahya, Ainsun, Farahin, Khairul Azhar, Nurli Baharin, Umi Kalsum, Yati Rasul, Atibuk ya. Ya, apa nama? Wah, awal-awal ya. Siapa lagi yang tahu tak? Ramlah Zul, Hafizatul. Like dan share guys. 140 orang dalam kelas. 61 dah share. Terima kasih. Saidi Lamid, terima kasih. Lela Murina Hazana Hasan dah masuk. Terima kasih puan. Nurizan Sulaiman dah share, dah like dan share. Terima kasih. Safia Osman ya, awal tu. Rifah Marjan, Ezina Adam, Firdaus Muhammad Husin ya. Ramlah Zul dah sebut. Jawada pun awal. Nurli Baharin ya. Lepas tu Haslina Talib, 107 shares. Wow, fantastic. Carol Green, selamat pagi to you. Rosma Aisyah ya. Lepas tu Ain Sunnah Bahasan dah sebut. Khalijah Sairan, Syarifah Ifah Sherry, Cik Akmal Musa, Coach Amy dah sebut tadi. Hamidah Husin, Zainal Hassan dah sebut. Umi Kalsum dah sebut. Basniar Masni, Zurina Muhammad Isa, terima kasih puan. Ratna Laidi ya. Ratna Lili Ani, Khadijah Sairan dah sebut. Rahayub Wahid ya. Siti Absakula dah mari. So Zana Hasan, Nur Hafizah, Rashida Malina, 137 shares. Kita dapat 200 shares. Kita sambung kelas kita yang bahagian yang ke-15. Wow, we have gone a long way. Cik Jejai dah ada, Sharifah Eva dah ada, Aida Zurin awal tadi, Sabridas, Cik Akmal dah sebut. Coach Amy dah panggil kawan dia, Najwa Arifah ya. Lepas tu Malisa Lisa, Zarud Ismail, 144 shares ya. Selamat pagi, happy birthday ya. Nur Hafizah, terima kasih. Suwarti Syarmila Zainun, Danny Manaf, tu dia, cucu tak apa nama Danny Zena ya. So ya, yang sedekah subuh Asyik baik. Coach Amy sebut tergaduh sebab tak apa bubur dalam poket tak apa punya duit tadi. Tapi kalau kabut nak onkan aircon, terlupa nak masuk dalam tabung. Tapi dah niat. Lepas subuh dia terus niat ya. Tapi belum masukkan ya. Ni Tok Mak punya kerja lah. Siti Talib, Hazri ya. Dan yang lainnya 161 dah. Nurul Khairuddin Nurul ya. Afsakula dah masuk. Liza HNH, Baring Supit, lama tak nampak dia. Liza Hardi, Fauzia Arifin ya. Sa'diah Lili, Muhammad Burhan ya. Rosie William dah sebut. Zubaidah Namaku Beda bagus dia punya page ni. Zubaidah Namaku Beda ya. Beda nama glamour dalam dunia ni. Rin Zurina, Kak Syuk tadi dah share. Terima kasih. 163 stop. Tak, come on. Yang make it 200. Ramlah Ghani ya. So come on guys, panggil kawan-kawan untuk dapat pahala percuma ya. Katri Jalipah Kapah dah.
Faiza Aris, ya, come on, like dan share kepada 10 orang kawan kita. 10 orang kawan kita, 10 grup, ya. Mereka tak join tak apa, tapi you dapat pahala, ya. Hasnah Muhammad, Rafidah Qahar, ya, Tengku Din dah masuk, terima kasih. Jannatul Nisa, tu dia. Nur Azrini, ya, Nur Azrini Tini, ya. Lepas tu mari ada masuk Aiman Syakir, tu dia. Okey, terima kasih. Teruskan. Nurizan Ahmad, berapa orang dah? 170. Sikit lagi. Jess Jikri, hello, dia kata. Jess Jikri, hello kat Tok Abah. I hello back to you. Jawada kata dah share Tok Abah. Terima kasih Jawada. Ni pun orang Sabah ke orang Sarawak? Orang Sabah kot. TJ di Vega. So TJ, ada kawan Tok Abah nama TJ, Turiman Jawa. Ingat nama dia hebat. Apa ni macam mana? Turiman Jawa, TJ, Profesor Muhammad Razali, ya. Lepas tu Ina Zalina. Jangan lupa sedekah subuh, ya. Tok Abah hampir lupa tadi. Mamian, ya. Bukan lupa masuk bukan masuk kanan tabung. Dah niat, ya. Zahara Muhammad Nur, Ain Sun dah sebut tadi. Rosmah Lister. Wah, Rosmah Lister. Jangan jumpa ni Rosna binti Cik Juzan, ya. Kutut Molin pun ada. Good morning to you, ma'am. Ya. Nur Faralina. Berapa dah? 185. Sikit lagi, cepat. Nur Azizan Panda Hasan, Samsiati, kod tu dah sebut tadi. Aini Baya, Keflizul. Lama tak sebut nama Keflizul. Dia ada orang JB. Faizul Izwan, setiap sekolah dah sebut. Daimah Jumaat, Kalsum Tambah, ya. Allahumma selamat. Ain Sun dah sebut. Johor Baru hadir dah kata Keflizul, ya. 204 orang dah. So tak apa, kena sambung isu kita sebab dah janji. Baik, so sekali lagi selamat pagi, happy birthday, happy anniversary, ya. Dan orang yang nak nikah esok, lusa tulat. Ada tak apa dapat jemputan 2-3, ya. So jemputan esok lusa tulat. Selamat pengantin baru, bahagiatul jannah. Selamat menimang cahaya mata, selamat menimang cucu. Selamat sembuh dari penyakit. Untuk mereka yang sakit, kita doakan supaya segera sembuh. Untuk mereka yang nak ambil exam, ada yang nak ambil exam, apa namanya, ada anak sahabat, anak Haji Anwar nak ambil matrikulasi exam. So ingat, nak ambil exam, ya, tenangkan fikiran dalam perjalanan ke tempat periksa, ya. Banyak zikir, banyak selawat supaya tenang. Dan bacalah Rabbi Yassir wala tu'asir, Rabbi Tamim bil khair, supaya mudah apapun usaha yang Allah mudahkan segala usaha. Dan sebelum menjawab exam, masuk dewan peperiksaan dengan kaki kanan, bismillah, qul, ya. Lepas tu masuk kaki kanan, dan jangan lupa baca Al-Insyirah. Istighfar banyak-banyak, baca Alam Nashrah. Al-Insyirah ni lapang dada, lapang kepala. Mudah-mudahan jadi asbab untuk tenang, mudah jawab dan cemerlang dalam exam. So selamat menghadapi peperiksaan untuk mereka yang nak ambil exam. Alright. Hari ini bahagian yang ke-15. Hari yang ke-15 Tok Abah cakap tentang jom jadi orang yang bermanfaat. Dan Tok Abah excited, malam tadi pun tidur nyenyak. Sebab Tok Abah melatih start kelas pertama bahasa Arab, ya. Best Arabic Malaysia, anjuran Telaga Biru, ya. Tok Abah seronok dengan 16 orang kawan-kawan yang lain. Batch itulah, kita batch by batch. Ramai orang yang masuk kelas, ya. Tapi dalam kelas tadi Tok Abah memang terbaik lah. Sebab Tok Abah pelajar yang paling antik. Sebab ustaz yang mengajar pun Dr. Taufik pun umur baru 52. Pelajar yang paling cilik, yang paling kecil 11 tahun, Aisyah 11 tahun. Muhammad Fadilah baru 71. Allahu Akbar, seronok, ya. Merah pada muka dia, tak apalah. Kita tak boleh rasa malu sebab yang jahil mengaku jahil lah. Dah kita belajar bahasa Arab secara tidak formal, ya. Memang Tok Abah belajar sejak muda dulu, sejak umur 20-an belajarlah. Lepas tu adalah macam-macam terbelangkalai. Cikgu tak mati, kita yang mati semangat, mati langkah. Cikgu tak mati kalau cerita berjalan lapuk. Saya baru sampai alif betul, cikgu mati. Alasan tak tahu huruf jim. Sebab cikgu dah mati sebelum sampai ke jim. Tok Abah alhamdulillah guru macam panjang-panjang umur sampai sekarang. Yang guru Tok Abah yang mengajar bahasa Arab di surah ya. Ustaz Ismail Syam masih sihat, ya. So Tok Abah, beliau 80 tahun dah semoga-moganya, ya. Tok Abah belajar mula-mula dengan dia lah. Dia memang cakap Arab lebih hebat daripada unta. Daripada unta pula, daripada orang Arab, ya. Daripada orang Arab. Okey, kita semalam cakap tentang Tok Abah wrap up a few
traits ya untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Apa Tok Abah kata secara umum, jadi teladan, jadi anak yang lebih baik, jadi kawan yang lebih baik, jadi adik-beradik yang lebih baik, jadi pasangan yang lebih baik, jadi ibu bapa yang lebih baik, jadi pekerja lebih baik, jadi pemimpin lebih baik. Bila apapun peranan yang anda mainkan, setiap orang ada berbagai peranan. Tok Abah sebagai seorang atuk, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang cikgu, sebagai seorang jiran, sebagai seorang kawan, sebagai seorang pengikut, sebagai seorang anak murid, anak murid kepada beberapa orang guru. Ya, Tok Abah belajar dari Piu Salman, Tok Abah ni anak murid. Kepada tadi Dr. Ustaz Dr. Taufik Ismail, ya, pensyarah UIA, pensyarah Jabatan Bahasa Arab, Tok Abah jadi anak murid dah. Ya, dan Tok Abah jadi anak murid kepada ribuan guru. Semua orang yang mengajar Tok Abah, baik melalui TikTok, melalui forum, melalui buku, melalui kata tu, update status yang memberi manfaat, Tok Abah anggap mereka semua guru Tok Abah. Ibumu satu, kata sastrawan negara, gurumu beribu-ribu. Jadi kita baru jadi orang, ya, orang-orang yang tidak dunggu. Ibumu satu, gurumu beribu-ribu, ya, agar kamu tak jadi dunggu dan terus menggerakkan diri untuk maju. Barulah ada, ya. Baik, so Tok Abah juga sebut semalam, kita jadi makhluk yang lebih baik kepada dunia, belajar terima perbezaan, ya, ada tasamuh, ada toleransi, ada give and take, willing to be different, ya, accept the fact that we are different from other people. Kita bersedia untuk berbeza dengan orang lain secara yang damai, secara yang berhikmah, secara yang win-win. Tidak, kalau tak setuju terus bergaduh. Tak. Ya, itu tasamuh. Dan kita fleksibel, mudah ubah suai diri kita, sentiasa berubah sebab all of us are work in progress. Atau baik kata apa? We are all work in progress. Kita masih dalam pembangunan diri sampai meninggal dunia. Terus bayang umur 71 baru masuk kelas bahasa Arab secara formal lah. Ada cikgu, ada buku, tu formal lah sikit. Yang lain tu sendiri-sendiri je lah, pandai-pandai. Ya, campur dengan orang, tapi kebanyakan mereka cakap Inggeris dengan kita. So berani ambil risiko. Itu satu lagi kaedah untuk jadi orang yang bermanfaat. Willing to take risk, tapi risiko yang calculated, yang ada ilmu, yang bukan hentam kromo, ya, bukan hentam kromo, main bedal je kata orang dulu-dulu. Tak, kita buat dengan cara yang teratur, dengan cara yang berilmu, dengan cara yang ada sistem gitu. Sambung. Kalau dalam senarai Tok Abah ni tip nombor 76. Tapi tak apalah, dalam nota awak mungkin 50-an. Tak apa. Don't worry about the numbering. Tapi tip dalam senarai Tok Abah tip 74. Sentiasa pasang niat yang paling murni. Sentiasa pasang niat yang paling murni. Pernah Tok Abah sebut dalam hari-hari yang lepas, kita kena pasang berbagai niat setiap hari. Multiple intention, multiple goals. Kita pasang niat berganda nak pergi kerja. Tok Abah pasang 10-11 niat nak pergi kerja. Nak cari rezeki yang halal, nak cari ilmu, nak sampaikan ilmu, nak cari kawan baru, nak cari jumpa kawan lama, nak bagi salam, nak bagi senyum, ya, nak buang dosa, sembuhkan penyakit, nak merangsang orang berubah, nak jadikan hari ini lebih baik semalam. Kalau kita mati hari ini, matikan dalam husnul khatimah, ya. So 11 niat tadi kan. Tok Abah pasang berganda, niat berganda sebab setiap niat yang kita pasang, kita akan dapat pahala, dapat kekuatan, dapat tenaga, dapat inspirasi dari Allah untuk maju ke depan. Tapi hari ini kita tambah pula bentuk pasang niat yang berganda betul, tapi niat yang paling murni. Alang-alang aku nak jadi guru, biarlah ya Allah jadikan aku guru yang terbaik. Alang aku jadi anak, jadikan aku anak yang terbaik. Kalau aku jadi pekerja, pasang niat, aku nak jadi pekerja yang terbaik di kilang aku, di jabatan aku, di sekolah aku, di Pak katakan Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali kata-kata Buya Hamka. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera juga bekerja, mengutip buah. Kalau itu sebab kita kena pasang niat yang paling murni. Alang-alang aku jadi pekerja, let me be the best. If I want to be a neighbor, let me the best neighbor to my neighbors. If I want to be a student, itu niat Tok Abah lah. Let me be the best student. Tok Abah takut malu dengan pelajar Aisyah umur 11 tahun dalam kelas bahasa Arab tu, ya. Tok Abah akan ulang kaji pelan-pelan. Tok Abah akan ulang kaji, akan tulis nota sendiri, akan mengulang kaji. Orang tua kan, orang tua ni banyak, bukannya dia otak slow, tapi banyak maklumat yang sudah ada dalam dia punya
apa nama, stock of knowledge, dalam khazanah ilmunya, maka kadang-kadang dia confused, kadang-kadang dia bingung, kadang-kadang dia lambat nak mencari apa ni punca maklumat sebab banyak sangat ya. So bukan artinya kita ni apa nama slow berfikir, tapi kadang-kadang buat kata seorang sarjana, orang yang sudah berusia macam Tok Abah umur 70-an ya, dia tak sepantas sebab kita punya otak pun tak secair anak-anak kecil. Anak-anak kecil dia punya otak cair. The fluid in the brain is more fluid lah. Ya. Sebenarnya orang tua kata apa? Oi, dia tu otak dia cair. Otak dia cair. Budak ni otak dia beku. Dia ni otak beku lah. Nak belajar tak boleh, otak beku. Sebenarnya itu scientific, you know. Dia cakap ikut bahasa dia, ikut pengalaman, ikut ialah kata-kata orang kampung, orang tua-tua. Tetapi rupanya ikut sains betul. Orang tua-tua otaknya, dia punya fluid in the brain makin pekat. Jadi dia punya movement, dia punya dendrite, dia punya growth agak perlahan sikit. Tetapi dengan exercise, dengan pengalaman, dengan mental gymnastic, mental exercise. Sebabnya Tok Abah membaca, bercakap, berbincang, ya, menonton sambil berfikir, menulis, membaca, menulis, ya, bercakap, berkongsi, bertanya. Ini akan merangsang otak kita. Merangsang otak kita sebagai satu latihan. Ya, sebabnya Tok Abah Pendatu pun kena exercise, gerakan badan, buat tabata, buat macam-macam untuk bila badan kita gerakkan, jadi otot-otot kita tidak mati, tidak dystrophy. Tidak apa nama kata, menghancurlah ataupun makin berkurangan fungsinya. Apa benda pun tak pakai, dia makin dystrophy, makin mengurang. Tangan kita patah, disimen 3 bulan, jadi kecil. Padahal dulu tangan kanan lebih besar dari tangan kiri, sebab kita right handed. Tapi sebab disimen 3 bulan dan tak digunakan, maka tangan kita mengecut lebih kecil daripada tangan kiri. Otak kita pun yang tak digunakan makin mengecut. Itu dia punya tamsil. Jangan pula pakar neuro kata tak betul ni, tak saintifik pelakon ni. Tok Abah cakap bukan sebagai orang sains ya, sebagai orang tua yang memberikan metafora lah, yang metafora ya. So apa benda pun kalau tak digunakan, dia makin menurun dia punya prestasinya. Otot, otak ya, mata, supaya kita bangun terus memandang benda yang hijau untuk menyihatkan mata dan sebagainya, sebagai ikhtiar. Bangun pagi terus senyum. Ya, senyum. Apa kata Tok Abah yang Tok Abah pernah sebut satu sekali dulu? Barang siapa yang tidak dapat mempamerkan keceriaan, akhirnya dia tak tahu bagaimana nak ceria. Wah, ni kajian psikologi kajian psikologi. Tok Abah pun terperanjat juga. Ada Tok Abah tengok seorang kawan lah. Tak payah cakap apa-apa lah. Dia ni kawan ni Tok Abah nampak daripada dia bujang sampailah umur dia dalam 60, 50-an, 60. Dia Tok Abah tak pernah nampak dia senyum. Kat surau, kat tempat kerja, dia jalan serius je. Dia punya muka mendung aja. Tak tahulah, mungkin mak dia lahirkan dia waktu gerhana kot. Tok Abah tak mengata siapa-siapa tau. Tak sebut apa pun. Tapi nak cakap satu kes, ya, yang memang tak pernah Tok Abah berkawan, berjiran dengan dia, berkawan, berjamaah dengan dia dalam satu surau, ya, dalam satu jamaah lah, surau ke masjid ke, ya, dia pernah bertahun-tahun. Tapi tak pernah nampak dia senyum. Orangnya baik, ahli surau, tapi tak pernah nampak dia senyum. Dan pakar psikologi mengesahkan kajian, semua Allah punya kuasa kan. Dia kata apa? Orang yang tidak pandai mempamerkan ceria, ya, dia jarang mempamerkan keceriaan, dia akhirnya tak pandai merasakan happy, keceriaan. Tu sebabnya Tok Abah selalu bangun kan, sebut bangun tidur dengan senyuman. Kita appreciate kita masih hidup, kita masih sihat, walaupun adalah bisa sana bisa sini kan, otai masih berbisa. So bisa sana bisa sini biasalah umur 70. Tetapi kita bangun dengan ceria, dengan syukur, ya, dan pamerkan keceriaan, then we can appreciate, tanda bersyukur, we can appreciate our life better. Barang siapa yang tidak pandai, tidak mempamerkan keceriaan, akhirnya dia tak tahu bagaimana nak ceria. Bahaya tu. Bahaya tu. Macam mana nak mati dalam iman? Macam mana mati dalam senyuman? Gitu. Sebabnya senyuman itu sedekah. Bukan sedekah kat orang saja, sedekah kat diri sendiri. Barang siapa yang banyak senyum, dia happy. Orang yang senyum, orang yang ceria can produce their best. Itu kajian psikologi. Ya. Jadi kita pasang ni, aku nak jadi yang terbaik.
Aku nak jadi cikgu yang terbaik. Aku nak jadi kerani yang terbaik. Aku nak jadi pemandu yang terbaik. So, Tok Abah pernah cerita kat you all kan, anak nombor 2 Tok Abah pernah kata, "Bah, kenapa kadang-kadang Syakir ni rasa macam kalau buat apa pun rasa tak mampu nak jadi yang terbaik. That is my concern. I want to be the best, but I I I feel I may not be able to give my best." Dia cerita Tok Abah dengar. Dan Tok Abah kata, "Oh, itu berbeza dengan Abah waktu sejak kecil. Masa sejak kecil pun Abah terfikir, kalau aku jadi tukang kebun, sebab ayah kita tukang kebun, aku mungkin akan jadi tukang kebun yang terbaik. Kalau aku seorang jadi driver, pemandu, aku mungkin jadi pemandu yang terbaik. Aku kalau jadi seorang tukang sapu jalan, walaupun cikgu Tok Abah selalu kata, jangan kau kalau malah belajar jadi penyapu jalan tau. You become a road sweeper. It's road sweeper. If you don't study, if you don't do your homework, you don't work hard, you might end up as a road sweeper. Kata seorang guru Tok Abah. Bagi motivasi kepada pelajar-pelajar. Tok Abah pun tengok. Tapi road sweeper ni pun ada fungsi dalam hati Tok Abah lah. Ya, tapi ialah kerjanya berat, berabuk, tak sehat. Suasana tidak sehat, ya, tidak bersih, ya, gajinya kecil, maksudnya gitu. Ya, pendapatannya kecil, tak setimpal dengan usaha yang disumbangkan, peluh, berpanas, berabuk, berasap, ya, berpollution, kesian, ya. So gitulah, ya. Jadi Tok Abah pun bagi nasihat kepada anak Tok Abah. Tok Abah dulu, ya, masa kecil, Abah masa kecil nak buat, terbayang kalau aku masuk bertanding bersyarah, aku nak jadi Johan. Tok Abah pernah masuk pertandingan nyanyi, jadi Johan juga. Masa tu lah, ya. Tok Abah masuk pertandingan syair kau, ya. Masa tu Tok Abah belum pecah suara, Tok Abah jadi Johan. Tok Abah jadi Johan tahap peringkat Kelang lah, daerah-daerah, sekolah-sekolah di daerah Kelang, Johan. Tapi bila tengok cerita, ya, Tok Abah masa tu umur berapa kot, 12 dah, 13 tahun kot. Ya, masa pertandingan kat daerah Kelang, Tok Abah punya suara nyaring Johan. Tapi masa pertandingan antara daerah untuk Johan Negeri Selangor, Tok Abah dah pecah suara. Nak masuk akil balik lah tu kot. 13 tahun pecah suara, ya, kurang lebih, ya, 13 ke 14, ya, pecah suara. Jadi Tok Abah masih bertanding mewakili daerah Kelang, dapat naib Johan. Tok Abah dengar suara Tok Abah dengan dia sama je, tapi suara dia nyaring. Suara Tok Abah dah serak-serak basah macam Datuk Jamal. Datuk Jamal kalau bersyair boleh lah, tapi takkan semerdu Datuk Siti, contoh, ya, geng-geng Datuk semua ni, tok-tok semua ni. So why not kita pasang niat untuk dapat yang terbaik, niat yang paling murni. Kalau aku jadi kawan, biarlah aku jadi kawan yang terbaik. Kalau aku jadi hamba Allah, jadikan aku hamba Allah yang terbaik. Tok Abah terkenang kata-kata Umar, ya, doa Umar, wahai Allah, kalau semua orang masuk syurga, cuma seorang aja yang mungkin masuk neraka, aku takut yang seorang itu aku, ya Allah. Umar yang dijanji oleh Nabi akan jadi penghuni syurga, dah dijamin oleh Nabi lah sebagai salah seorang sahabat yang memang penghuni syurga. Tapi tengok, dia punya doanya memang malulah kita. Dan doa Umar tadi, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah semua orang masuk neraka, cuma seorang yang engkau izinkan masuk syurga, biarlah yang seorang itu aku, ya Allah. Dahsyat, ya. Dahsyat, ya. Nampak? Bukan dia selfish, bukan. Tapi dia mengharap. Ihtisaban, penuh pengharapan. Kalau semua orang masuk syurga, cuma seorang yang akan masuk neraka, wahai Allah, aku takut yang seorang itu ialah aku. Engkau? Nampak? Dia punya kerisauan. Padahal dah dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam, ya. Jom, anda dan Tok Abah, kita niat untuk jadi yang terbaik. Tok Abah dah start lebih kurang 20 minit, ya. Tapi Tok Abah terlupa nak, bukan terlupa saja, ya. Kita tak sebut lagi siapa penaja program kita pagi ni. 350 orang dalam kelas, tanya syukur. 530 orang dah share, masya-Allah. 524 orang komen, ya. Haslina Talib, ya. Okey, dia ulang balik tadi Haslina, ya. Barang siapa yang tidak dapat mempamerkan keceriaan dalam hidup, akhirnya dia tak tahu untuk jadi ceria. Betul, itu kajian psikologi. Has Abu, ya. Inspriti, Inspriti, waalaikumsalam. Roslinda Humaira. Lama tak jumpa Datuk, ya. Kata terima kasih Roslinda Humaira.
Azra Ghazali. Waalaikumsalam. Nur Aini Razak. Ni semua orang yang jati setia. Puan Farida, ya. Lepas tu Rosie William dah sebut. Abidin Dins. Nani Esah. No, ya. Nur Hafizah. Dia kata tak apa ketawa comel. Comel apa kata orang tua. Allahu Akbar. Ayu Soim. Ayu Soim ni, wow, dari Arizona kau. Good morning, ya. Good morning to you. No, good night. Good night. Good evening. Ayu Soim. Dia Arizona. Mungkin pukul 8 malam kot ni sekarang ni. Maria Ismail. Ya, Delisha. Oh, tu apa? Delisha apa? Hani Delisha, kawan tu apa tu? Artis lah. Tapi ni Delisha Damia Darwish. Wahid Ed. Ya, lepas tu Ejam Ismail, Johorian tu dia. Akila Nur, Indahnya Ciptaan Tuhan. Dia punya page nama ya. Indahnya Ciptaan Tuhan. Azlin Matun, Indahnya, okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So yang membawakan program kita pagi ni ialah webinar ya. Webinar pada 24 Alban 5. Next Tuesday hari ni hari Khamis. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 5 hari lagi. 5 hari lagi kita akan buat webinar untuk para pemimpin, ya. Supervisor as the problem solver. Kenapa sebut supervisor? Kenapa tak sebut leader? Leader ni umum sangat. Supervisor ni ada khusus, ya. Dia pemimpin pertengahan. Penyelia ni pertengahan, ya. Pengurus besar, ada pengurus-pengurus dan penyelia dan juga staff dan sebagainya, ya. So Tok Abah nak fokus kepada mereka yang sebenarnya membantu kelangsungan organisasi. Because derang lah yang menggerakkan pekerja untuk jadi hebat. So Tok Abah akan bincang bagaimana nak mengenal X factor seorang penyelia, supervisor. Bagaimana nak, kata tu, menginspirasi pekerja yang dulunya kawan-kawan kita. Kita dulu pekerja dinaikkan kepada supervisor, penyelia. Takut-takut kita tak pandai nak memotivasikan. Alang, kau dulu sama macam aku. Baring kat store sama je, memonting sama je. Kau sekarang nak sibuk nak memotivasikan aku. Sudahlah Fadilah. Bagaimana nak memotivasikan staff yang dulunya kawan kita. Bagaimana nak menegur mereka kalau mereka buat kesilapan. Bagaimana nak menyatukan mereka. Bagaimana nak menggerakkan dan sebagainya. Itu yang Tok Abah akan bincangkan. Tok Abah bagi dah siapkan nota yang sangat lengkap lah. Tidak sempurna tapi lengkap lah, ya. 180 tips untuk para supervisor. Untuk jadi lebih berkesan, lebih berwibawa, lebih berkarisma. Itu dia. Jom join webinar Tok Abah. Dah ramai yang join tapi tak cukup ramai lah yang nak merangsang seorang yang dah bangka ni untuk memberikan motivasi, ya. Tok Abah tak buat lagi dah. Dia setahun sekali je. Jom, ya. Ada orang yang dia tak dapat attend tapi dia beli rakaman recording. Tak apa, saya nak beli rakaman pun boleh. Ada dah. Tok Abah terperanjat, ya. Punya committed dia, ya, committed nak dapat ilmu, dia tak dapat attend sebab tugasan dan sebagainya, tapi dia beli rakaman the video. Kau so jom join Tok Abah, ya. Ada link kat atas, ya. Link kat atas tu untuk join Tok Abah punya webinar. Dan of course tadi dah ada sahabat dari tabung korban, ya. Tabung korban, jom kita menabung, ya, secara online. Ada panel syariah untuk kita menjalankan ibadah korban dan akikah di Malaysia. So Tok Abah pun insyaAllah akan lakukan ibadah korban dengan Tok Mak melalui tabung korban insyaAllah, ya. Jom, ada link kat atas tu. Tak cukup tahun ni, tahun depan lah. Tapi kita mula menabung sekarang, gitu, ya. Baik. Alright. So lagi tip nombor 75. Untuk jadi orang lebih bermanfaat, kita kena lebih asertif. Orang yang tidak asertif, tak tegas, tak kata tu asertif apa, ya. Lebih tegas, lebih kata orang tu berpendirian, ya. Lebih kata orang tu mantap dalam dia punya keputusan, asertif, ya. Aku nak jadi yang terbaik. Kalau orang kutuk macam mana pun, aku akan move on. Aku akan terus maju ke depan. Aku nak bahagia. Walau macam mana pun, ya, aku akan terus buat yang terbaik, ya. Walau apa orang kata. Sebab kata seorang hero dalam cerita Hindustan, apa ada pada panggilan. Kalau kau panggil aku api, ya, walhal aku air, aku tetap dingin. Kalau kau panggil aku air, walhal aku api, aku tetap panas. Dia punya ibrah. Kalau kau panggil aku bodoh, tapi aku orang yang pandai, aku tetap pandai. Tapi bukan kita mengaku, ya. Bukan mengaku yang kita pandai kat orang.
Kita sebut nanti. Tak apa, dia kata aku bodoh. Aku bebal. Tak apa. Tapi aku tahu, aku tak bebal. Aku tak bodoh. Aku akan terus maju ke depan. Aku ada kelebihan juga. Ya, Allah Maha Adil. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Walaupun semua orang kata saya bodoh. Tetapi kalau saya yakin saya pandai, saya akan terus maju ke depan. Dan memberikan prestasi yang terbaik. Kalau kau panggil aku api, walhal aku air, aku tetap dingin. Kalau kau panggil aku air, walhal aku ni api, aku tetap panas. So, what you call me is not important. Because my prayer, what I believe is more important than your prayer. Cakap orang bukan doa. Lantak dia lah. Tapi kalau cakap kita, doa, fikir kita, yakin kita jadi doa. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. So, jom kita jadi orang yang lebih tegas. Lebih mampu untuk mengurus diri. Bila orang tanya tak banyak, pasangan yang bergaduh, bagai nak agak macam dah habis hujung. Macam tu nampak. Malam tadi tengok tak follow pun. 7 hari mencintaiku, musim ketiga, Siti Rosmizah punya novel, punya tulisan. Tak apa tengok, alah siapa ni? Siapa? Abang siapa nama? Hairi, Zuhairi. Dr. Zuhairi dengan Mia isteri dia. Dulu mula-mula part 1 gini, part 2 dah okey, part 3 ni pula dah nak kononnya nak minta cerai lah. Dr. Zuhairi accident, si Nurul masuk campur pula. Apa cerita ni? Tapi itulah dia. So bila orang bergaduh, jumpa Tok Abah. Tok Abah kata, Sarawak sebenarnya ada 3 pilihan. Pertama, jangan buat apa-apa dan sengsara. Nombor 2, kalau dah rasa dah bermusyarat, dah beristikharah, tak boleh nak go, bercerailah. Apa nak buat? You dah buat segala, tapi masih tak boleh damai. Makin banyak dosa. Sebab yalah, ingkar. So, daripada banyak dosa, berpisahlah. Walaupun akan bergegar arash Allah bila berpisah, runtuh sebuah masjid. Tetapi itu diharuskan sebab kata seorang guru Tok Abah, ni berat gigi yang tak boleh diselamatkan. Sakit aja. So, apa nak buat? Cabutlah. Dah retak, dia dah pecah, tak boleh nak repair. Macam dulu pernah lah kepada gigi Tok Abah dia dah pecah. Dan dia tengok, oh tak boleh minta maaf Tok, tak boleh nak simpan ni. Apa nak buat? Cabutlah. Lepas tu, yalah, legalah. So, nombor 2, berpisahlah. Tapi nombor 3, ni be assertive. Assertif pada diri awak lebih tegas. Azam, ubah diri awak 360. Ubah diri anda 360 derajat. Jadi orang yang terbaik. Pasang niat yang paling murni. And then serah pada Tuhan. Tuntas akal, tawakal. Tuntas akal. When you are at the end of your at the end of your effort lah, you have done your best. Maka let God. Serah pada Tuhan. Langkah 1, don't do anything and suffer. Langkah 2, break off, berpisah dan sebagainya, berhenti kerja kalau susah sangat dan sebagainya. Tapi yang ketiga, ubah diri awak 360, ubah dengan cara yang paling lengkap, lebih tegas, move forward dan bahagia no matter what. Sebab bila kita berubah secara 360 derajat, Tuhan akan ubah semua makhluk di sekitar kita. Itu hukum alam. So ada paling kurang 3 alternatif dalam menghadapi sesuatu persoalan atau masalah besar dalam hidup. Tapi kita kena assertif, kena tegas. Jangan pilih yang pertama, sengsara, derita, tak buat apa-apa, menderita. Kita ada hak, kita ada jalan, kita ada maruah, muruah. Menjaga maruah ini satu jihad. Yang nombor 2, ekstrim lah. Kalau tak tahan dengan tempat kerja, berhenti kerja. Tapi jangan berhenti sebelum kata tu cari alternatif. Ada orang berhenti kerja lepas tu padahal ada hutang, ada tanggungjawab, ada orang yang kena ditanggung dan sebagainya, tapi dia sebab ego dia berhenti. Habis nak kerja apa? Itu lantaklah, aku dah tak tahan, aku berhenti. Jangan, itu tidak bijaksana. So cari kerja lain dulu, and then sementara awak bekerja di situ walaupun sengsara, buat yang terbaik. Tak ada, saya memang tak boleh kerja sebaik. Saya nak cari kerja lebih baik kat luar. Kat sini saya cincai je. Tak boleh.
Bila awak buat cincai di tempat yang ada, agak-agak Tuhan nak bagi tak kerja yang lebih baik di luar. When you are not doing your best, you don't give your best at the current workplace, and you hope to get a better job outside, is it logical? Tok Abah nak tanya diri Tok Abah juga. Tu tempatnya pesan pada semua orang. Walaupun awak nak cari kerja lain, sebab dah tak tahan dengan senario, dengan situasi, dengan environment, dengan bi'ah di tempat kerja itu, awak tak tahan. Tapi sementara awak masih di itu, buat yang terbaik. Lebih tegas kepada diri awak. Biarlah bos tak suka ke apa ke, you bagi yang terbaik. Why? Sebab awak nak cari rezeki yang berkat. Why? Sebab awak nak dapat sesuatu yang lebih baik di luar sana. Untuk dapat yang lebih baik di luar sana, awak kena buat yang terbaik di sini. Gitu. Itu prinsip yang Tok Abah pegang, yang sebenarnya disarankan oleh guru Tok Abah. When you give your best at the current workplace, but the bosses cannot appreciate you, don't worry. Allah will appreciate you, and other bosses, orang lain will appreciate you. So give your best no matter what. Tok Abah yakin. Tok Abah sangat yakin. Kita buat yang terbaik. Kita buat yang terbaik. InsyaAllah ya. So point jadi lebih asertif. Ni berkaitan lah, lebih berani, lebih tegas ya. Dan of course satu lagi perkara yang satu tip lah, yang Tok Abah rasa akan menjadikan awak aset yang lebih bermanfaat ialah be coachable. Be coachable. Be teachable. Jadi orang yang boleh dibimbing, boleh dididik, boleh diajar. Aku memang pantang kalau orang muda ajar aku. Kalau Tok Abah fikir begitu, Tok Abah tak ada guru. Sebab Tok Abah dah umur 71. Kebanyakan manusia yang boleh jadi coach, jadi guru Tok Abah, umurnya kurang daripada 70. Young people, umur 30, 40, 50, semua yang hebat-hebat, profesor dan sebagainya. Yang mereka pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Jadi kalau Tok Abah kata, aku pantang kalau belajar daripada orang muda daripada aku. Ini memang menghina. So, be coachable, be teachable. Jadi orang yang boleh dididik, boleh dibantu, boleh diajar, boleh nasihati. Be coachable, be be willing to receive advice, be teachable. Boleh diajar. Anda bagaimana? Boleh tak kena tegur, boleh tak diajar, boleh tak dididik. Alah kau budak-budak mana tahu, kita orang tua. Jangan. Ni ramai orang tua-tua begitu ya. Aku banyak makan garam, minum Milo, makan Bobi, makan semua dia lebih. Makan pizza, bukan makan garam je, makan pizza, minum Horlick. Aku lebih banyak minum teh tarik. Lebih banyak makan garam, sekarang banyak minum teh tarik. Bukannya bagus sangat pun. Tapi itu kegemaran Tok Abah lah. Walaupun tak berapa bagus ya. Okey. Adakah anda? Tok Abah tanya diri Tok Abah juga ya. Are you coachable? Tok Abah masih belajar tau. Tok Abah biasa mendengar nasihat lah. Memang menerima dan minta nasihat dari masa ke masa. Dan masih belajar. So, I believe I am coachable. I am teachable. Sekarang masuk kelas fiqh dengan P.U. Salman. Masuk kelas bahasa Arab dengan sistem Best Arabic Malaysia yang dibawakan oleh Telaga Biru. Kalau nak join Tok Abah boleh. Ada link kat atas tu. Best Arabic Malaysia. Tok Abah pun mungkinlah pelajar yang paling tua dalam semua pelajar dalam Best Arabic Malaysia. Maybe I am the oldest. Jadi jadi abang kawasan lah, pelajar yang paling tua. Jadi abang long dalam kelas ya, umur 71 baru nak belajar. Well, belajar dari Buayan sampai ke Liang Lahat. So sebelum masuk ke Liang Lahat, kita akan terus belajar. Be coachable, be teachable, be advisable. Kalau boleh pakai lah ya. So meaning you can be advised lah. Okay. Alright. Anda bagaimana? Ramai orang kadang kalau tak dipesan, dia tak nak berubah. Dia tak nak berubah. Aku dah okey lah. Tidak ada orang yang patutnya rasa dia dah okey. Because all of us are work in progress. Kita ni semua belum sempurna. Tidak akan sempurna sampai mati. Tapi kata seorang guru Tok Abah, I like what he said. We are not perfect. But if we try to do our best in whatever we do, kita akan jadi excellent. We are not perfect. Kita tidak sempurna. Tapi kalau setiap apa yang kita buat dengan terbaik, kita akan jadi orang yang cemerlang. Tak sempurna, tapi cemerlang. Aku tak perfect, tapi aku nak makan cara yang terbaik. Belajar cara makan yang terbaik macam mana. Aku tak perfect, tapi aku nak belajar bagaimana cara buang air kecil, buang air besar yang terbaik.
Bukan buat lawak ya. Ada buang air kecil yang paling baik dalam dunia. Ada caranya. Ada sunnahnya. Ada tekniknya. Ada sistemnya. Sampai orang sibuk dalam dunia buat toilet yang terbaik. Sebenarnya tak tahu apa tengok TikTok. Ya, apa nama minggu lepas. Toilet yang posisi buang air kecil yang terbaik adalah mencangkung. Dan kalau awak duduk kat toilet yang duduk, toilet bowl yang duduk, bukan mencangkung, kena taruh stool. Ini namanya stoolet. Di toilet ada stoolet. Awak letak kaki awak kat stool itu supaya posisi awak walaupun duduk macam mencangkung. Faham ke faham? Nampak? Buang air kecil ada sistem, ada knowledge, ada kaedah yang terbaik. Walaupun kat toilet duduk. Alah, aku toilet duduk biasa sejak kecil. Betul. Tapi itu bukan posisi yang terbaik. Posisi yang terbaik adalah mencangkung. Siapa kata? Cikung expert kata. Ayurveda kata. Sunnah kata. Sains kata. Macam. Kencing pun tak betul. Bro, kalau kencing pun tak betul, jangan kencing sama gua, bro. Budak-budak sekarang. Lu jangan kencing sama gua, bro. Yang kencing tu tipulah, bohonglah ya, dalam konteks itulah. Orang muda semua faham. Ni yang tak apa muda yang ada tengok ni kan. Apa pula belakang Kamsah ni, tak apa cakap kencing ni. Okey. Lebih coachable. Satu lagi ya. Tak apa suka sangat ni. Be compassionate. It's better to be compassionate than being right. Kadang-kadang kita bertengkar. Awak betul, dia salah. Tapi lebih penting mempamerkan kasih sayang daripada sibuk nak mencari siapa yang betul. It is better to be compassionate than to be right. I love that quotation. Tok Abah dengar tu, Tok Abah kata, wah, bagus nasihat ini. It is more important to be compassionate than to be right. Awak betul, dia salah. Tapi awak ada jiwa penyayang, jiwa pengasih, awak maafkan dia. Awak kata tak apalah. Sebab kata Confucius, orang yang hebat, orang yang meminta maaf walaupun tak salah. Dia tak salah, dia meminta maaf. Dia memaafkan walaupun orang tak minta pun. Orang tak minta maaf, tapi dia maafkan. Wow. Simple but profound. So ni tip yang Tok Abah nak share dengan anda untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Di samping mudah belajar, boleh diajar, tapi more compassionate, lebih penyayang. It is more important to be compassionate than to be right. Awak bertengkar adik-beradik, awak betul, adik awak silap, tapi tak apa, never mind. Sebab awak pentingkan kasih sayang. Aku maafkan awak bukan aku ni takut engkau tak popular ke bukan apa, tapi aku menghargai persahabatan. Aku memaafkan, aku minta maaf sebab aku bukan sebab engkau salah, bukan sebab aku silap, tapi aku menghargai sebuah persahabatan. Jadi compassionate is more important than to be right. So I love that. Tapi ada separuh orang tak setuju. Jangan salah yang betul-betul. Betul lah. Bila hukum haram halal tu tak ada kompromi lah. Halal haram tak ada kompromi. Ini dalam kaedah-kaedah yang tidak melibatkan hukum halal haram. Faham ke faham? Faham. Okey ya. Okey, so more compassionate, lebih rajin dan tekun, lebih mudah bekerjasama, sebab Tuhan tak pandang kumpulan yang tak satu hati. So Tok Abah pun dah rasa perit juga tekak ni, tengok dah ada benda yang boleh dimakan tu. Atas meja tu ya. Buah-buahan dah keluar tu. So sarapan yang terbaik, makan buah-buahan dahulu. Makan buah semasa perut kosong. Tok Abah sebut sejak 35 tahun yang lepas. 40 tahun kot. 40 tahun yang lepas dah mula sebut. Makan buah semasa perut kosong. Sebelum sarapan makan buah. Sebelum sarapan. Sebelum makan roti lah. Sebelum makan nasi lemak. Sebelum makan. Tapi itulah ramai orang lain buruk. Tok Abah saya memang menyorok memang makan buah. Tiap-tiap pagi saya makan buah. Buah apa? Saya makan buah padi. Sebab saya makan nasi lemak, saya makan buah padi. Buah kan? Buah padi kan? Nak sepak ada, nak tonjol kepala dia ada, nak ketawa ada.
Allah, lawyer buruk, ya. Member lah, seorang member ni. Saya memang menyuruh, menyuruh sarapan, ya. Saya memang menyuruh makan buah, buah padi. Tobat kata makan buah bila sarapan. Sama, saya pun makan buah. Hampir setiap pagi. Saya sebelum masuk sawah, saya makan buah. Buah apa? Buah padi. Saya makan nasi. Alright. Okay. So, tolong kata tu lebih bekerjasama, ya. So Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Be more compassionate, always work in team, ya. Bekerja dengan jamaah, ya, untuk jadi manfaat. Kena bila bekerjasama, buang silo mentality. Faidah Kamsah juga cakap, aku lahir bulan ganjil, ada kecenderungan untuk bersendirian. Itu hasil kajian. Semua boleh diubah dengan ad-du'a silahul mu'min. Wahai Tuhan, walaupun aku lahir bulan ganjil, memang aku ada kecenderungan untuk suka bersendirian, tapi jadikan aku orang yang mudah campur orang, mudah berjamaah, mudah bekerja dalam kumpulan. Tolong Allah, sebab aku nak beri manfaat kepada dunia. Tukarlah. Walaupun awak dah kenal diri, ya, tapi kena tukar peribadi. Tok Abah lahir bulan Julai, memang suka bersendirian, tapi doa untuk mudah campur orang. Alhamdulillah, ya, mudahlah campur orang, ya. Tak ada rasa kekok dan rasa comfortable, ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang kalau dia ada orang suka, kalau tak ada orang rindu, kalau mati orang tangisi. Mudah-mudahan. Itu kata Ali untuk describe orang yang baik. Jangan jadi orang yang jahat. Kalau ada kat tempat tu orang menyampah, kalau tak ada orang suka, kalau kita mati orang syukuri. Jangan jadi orang itu. Ya? Okey. So ingat. So Tok Abah nak pesan semula, ya, Tok Abah akan buat satu webinar untuk para pemimpin umum lah, ya, tapi khusus kepada supervisor. The supervisor and the problem solver pada 24 Selasa depan. 5 hari lagi. Ya, kamu cepat. Janganlah pagi Selasa tu 15-20 orang register. Ni berlaku hampir semua program yang Tok Abah buat, termasuk yang lepas untuk guru-guru, ya. Pada pagi program tu 15 orang register. Betul seperti yang Tok Abah sangka sebab lepas-lepas. Tapi itulah, kadang sangkaan kita jadi satu doa. So anda yang Tok Abah kasihi dan muliakan, jom yang beritahu sahabat-sahabat, beritahu anak-anak, bos send your supervisor minta izin daripada bos. Cakap je kat bos, Fadilah Kamsah Tok Abah ni nak buat program untuk leaders, untuk supervisor yang berkesan, ya, pada 24. Please send me. Kalau lah you minta dengan cara betul, most bosses, ya, akan hantar awak ke program Tok Abah. InsyaAllah, ya, webinar 3 jam lah, 10 pagi sampai 1 petang, 1 tengah hari, ya. Kita akan kongsi 180 tip bagaimana nak jadi pemimpin supervisor yang berkaliber, berkarisma, berwibawa. Ya, InsyaAllah berbaloi seronok, satu, berfaedah, kedua, dan ketiganya very practical, very magical. I assure you, I am your facilitator. You are the motivator. You yang motivate diri untuk bertindak, untuk mengaplikasikan, mengamalkan apa yang Tok Abah kongsikan. InsyaAllah anda akan jadi orang baru, jadi supervisor baru yang lebih berwibawa, lebih berkesan. You cannot lose that. InsyaAllah. Join, jom join Tok Abah punya webinar pada 24 hari bulan Mei. Ini semua kita tak bincang secara terbuka. Ini khusus sebab ni spesifik, ya, specific skill. Jom jadi supervisor yang jadi problem solver, ya, insyaAllah, ya. So remember janji temu kita pada 24 Mei 10 pagi sampai 1 tengah hari, insyaAllah. Beritahu orang yang berkenaan, beritahu kawan-kawan, beritahu WhatsApp group, ya. Tok Abah rasa kita berhenti kat sinilah, ya. So besok hari Jumaat, besok Tok Abah ada mesyuarat dengan orang-orang daripada wakil daripada MAINS, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, nak buat program tentang integriti. Besok kita mesyuarat pukul 10.30 pagi, 10 pagi. So Tok Abah mungkin ada kesempatan untuk buat webinar besok kalau panjang umur dan sihat. So all the best guys. Happy birthday, happy anniversary, happy working day. Untuk mereka yang sakit, kita doakan agar Allah sembuhkan ikut jadual Allah, ya. Jaga diri, jaga SOP. Dan untuk mereka yang nak ambil exam, selamat maju jaya dalam perjalanan. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Ya, untuk mereka yang buat kerja khidmat masyarakat, yang duduk kat rumah, buat sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi aset kepada keluarga dan kepada masyarakat, kepada dunia. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.